Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kes hasutan Sanusi. Apa jadi? Mahkamah Tinggi Shah Alam sekali lagi menetapkan tarikh baru untuk sebutan kes hasutan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor. Tarikh baru untuk sebutan kes ialah 10 Disember. Hakim Aslam Zainuddin memutuskan selepas Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Yayub memaklumkan kepada mahkamah bahawa pendakwaan memerlukan waktu yang lebih banyak. Ekoran representasi yang difailkan oleh Sanusi masih sedang dipertimbangkan oleh Peguam Negara. Sanusi telah pun memohon keampunan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pada bulan September kerana mempersoal keputusan baginda dalam perlantikan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari ketika berkempen pilihan raya negeri Selangor pada bulan Julai 2023. Apa nak jadi dengan kes hasutan Sanusi Maknor ini? Sudah beberapa kali ditangguh dan ditanggung. Apa sebenarnya lagi yang boleh terjadi? Kes hasutan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yang didakwa kerana mencemarkan nama baik Sultan Selangor ketika ceramah pilihan raya negeri Selangor telah ditangguhkan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada September 2024 dahulu. Sekali lagi hari ini, Hakim Datuk Aslam Zainuddin membuat keputusan tersebut setelah dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Daud bahawa representasi yang dihantar oleh pihak Sanusi masih dalam pertimbangan Jabatan Peguam Negara. Sebutan semula kes ditetapkan pada 25 Oktober dan Sanusi wajib menghadiri pendengaran kes tersebut. Peguam Sanusi, Awang Armada Jaya, Awang Mahmud pula memaklumkan mahkamah bahawa Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah sudah pun menerima keampunan kepada anak guamnya itu. Surat pengampunan Sultan telah disiarkan semalam di laman Facebook Selangor Royal Office. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan adanya permohonan maaf dan ampun Sanusi itu, kes ini sudah dianggap boleh selesai? Walau bagaimanapun, kita tunggu. Selepas ini, pada bulan Disember akan disebut sekali lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas isu Fashion Valet, satu lagi anak syarikat Khazanah Nasional dalam radar SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan pihaknya meneliti dakwaan penipuan membabitkan entiti equity syarikat swasta sebuah firma dimiliki oleh Khazanah Nasional Berhad Khazanah Nasional. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya mengambil maklum dakwaan yang dibuat oleh pemberi maklumat mengenai aktiviti pelaburan menggunakan dana wang negara itu. Kami menyedari dakwaan yang didedahkan itu dan kami perlu melakukan analisis terlebih dahulu, katanya ketika dihubungi. Baru-baru ini sebuah portal berita mendedahkan ada pihak memaklumkan kepada SPRM berhubung dakwaan penipuan membabitkan equity syarikat milik Khazanah Nasional. Dalam laporan itu, firma equity persendirian yang diterajui seorang individu yang juga adik kepada seorang daripada pengurusan tertinggi Khazanah Nasional. Firma berkenan juga dipercayai diwujudkan hasil cetusan idea Khazanah Nasional yang bertanggungjawab menyediakan pelaburan kepada syarikat yang terbabit dalam pembangunan teknologi perubatan. Selain itu, pemberi maklumat juga dalam laporannya turut menyatakan bahawa firma berkenan turut membuat beberapa pelaburan yang boleh dipersoalkan, termasuk
satu bentuk pelaburan ke atas sebuah syarikat yang sudah dilupuskan dan tidak disenaraikan lagi. Dakwaan terbaru ini wujud susulan siasatan SPRM terhadap Khazanah Nasional dan Permodalan Nasional Berhad dalam kegagalan pelaburan oleh Fashion Valet. Tindakan ini adalah susulan kerugian pelaburan besar berjumlah 43.9 juta yang dikaitkan dengan Khazanah Nasional dan PNB. Saudara-saudara sekalian, pendedahan demi pendedahan berkait dengan dana awam mengejutkan kita. Dana awam itu sepatutnya boleh memajukan negara, boleh mendapatkan pendapatan negara, tetapi bagaimana pula boleh diguna oleh orang-orang tertentu. Selepas isu Fashion Valet, satu lagi anak syarikat Khazanah Nasional dalam radar SPRM. Kita ucapkan tahniah kepada Kerajaan Malaysia Perpaduan Madani atas kecekapan menyelesaikan dan memerangi rasuah. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa aktivis politik yang disyaki terima rasuah dari pendakwa selebriti? Seorang aktivis politik di Reman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas disyaki meminta dan menerima rasuah daripada seorang pendakwa selebriti. Aktivis berkenan direman 4 hari bersama 2 lagi individu sehingga 9 November. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Siti Nur Hasliza Mad Ali di Mahkamah Magistrat Alor-Setar hari ini selepas membenarkan permohonan SPRM. Harian Metro yang memetik sumber berkata, semua suspek lelaki itu ditahan antara 12.30 hari hingga 5 petang semalam dalam satu operasi di sekitar Bedong, Sungai Petani dan pejabat SPRM Kedah. Katanya, mereka yang berusia antara 30-an hingga 50-an itu dipercayai meminta wang terbabit kononnya bagi membantu mangsa menyelesaikan kes penggubahan wang haram AMLA yang dalam siasatan polis. Siasatan awal dipercayai ke semua suspek bersubahat meminta wang sebanyak RM150,000 tetapi mereka hanya menerima RM20,000 tunai daripada pendakwa terbabit. Sementara itu, pengarah SPRM Kedah Ahmad Nizam Ismail ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu dan berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 16A dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Saudara-saudara sekalian, memang mengejutkan apabila ada aktivis politik yang didakwa menerima rasuah daripada pendakwa selebriti. Ini satu perbuatan yang sangat terkutuk. Bayangkan saja, kononnya aktivis berkenan mahu membantu berkait dengan satu kes penggubahan wang haram yang dalam siasatan polis. Mereka yang berusia antara 30-an hingga 50-an itu dipercayai meminta wang terbabit kononnya bagi membantu mangsa menyelesaikan kes penggubahan wang haram yang dalam siasatan polis. Siasatan awal dipercayai ke semua suspek bersubahat meminta wang sebanyak RM150,000 tetapi mereka hanya menerima RM20,000 tunai daripada pendakwa terbabit. Sekian dulu, tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita digemparkan dengan SPRM membeku akaun persendirian syarikat milik pengasas Fashion Valet. Sebanyak 11 akaun bernilai kira-kira 1.1 juta telah dibekukan untuk membantu siasatan kata sumber. Saudara-saudara sekalian, isu tentang Fashion Valet kini makin menjadi-jadi.
SPRM telah membekukan beberapa akaun persendirian dan syarikat berjumlah 1,1 juta milik suami isteri pengasas Fashion Valet Sendirian Berhad menerusi Ops Fevis. Ini melibatkan kira-kira 11 akaun persendirian dan 6 akaun syarikat di bawah seliaan pasangan suami isteri itu. Menurut sumber, SPRM juga telah menyerbu rumah pasangan terbabit Vivi Yusuf dan Fadzarudin Shah Anwar di Mount Kiara, Kuala Lumpur hari ini. Pasangan tersebut hadir ke pejabat SPRM jam 1 petang untuk menyambung memberi keterangan sebelum dibawa ke kediaman mereka pada jam 5.30 petang. Dalam serbuan ini, selain dihadiri 12 pegawai SPRM, ia turut disertai peguam pasangan tersebut. Penggeledahan berakhir sekitar jam 8 malam dan antara barangan yang disita termasuklah 11 beg tangan dan seutas jam tangan berjenama mewah dengan anggaran keseluruhan kira-kira RM200,000 katanya. SPRM juga telah merekodkan keterangan daripada beberapa individu penting yang terdiri daripada pegawai kanan Khazanah Nasional PNB, Fashion Valet, accountant, penilai syarikat dan introducer. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan pembekuan akaun tersebut dan berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Kementerian Kewangan dalam jawapan bertulis di Parlimen pada 28 Oktober menyatakan bahawa nilai saham Khazanah dan PNB dalam Fashion Valet telah merosot hampir RM44 juta apabila perniagaan tersebut dijual pada tahun 2023 berbanding jumlah yang dilaburkan pada tahun 2018. Turut dinyatakan bahawa Khazanah telah melabur RM27 juta manakala PNB melaburkan 20 juta untuk memperoleh pegangan minoriti dalam syarikat jenama fashion tempatan tersebut pada 2018. Pelaburan itu sebahagian daripada usaha untuk memperkasakan perniagaan Bumiputera dalam sektor e-dagang. Vivi dan Fadzarudin telah mengambil tanggungjawab dengan melepaskan jawatan mereka daripada syarikat berkenaan. Saudara-saudara sekalian, semoga isu kerugian melibatkan dana awam ini dapat diselesaikan dan semoga sesiapa yang menyakau duit dana awam ini dapat didakwa di mahkamah ataupun didakwa jika didapati ada pelanggaran di dalam mana-mana bahagian. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.